bukan Islam itu lahir daripada kepercayaan atau hanyalah tradisi. Dan tradisi itu sendiri kalau kita teliti dan telusuri adalah berdasarkan sebuah keyakinan. Apapun tradisi yang ada, sebab untuk mempertahankan tradisi perlu ada satu kepercayaan supaya orang boleh berpegang kepada kepercayaan tersebut ataupun tradisi tersebut. Maka mustahil kalau kita katakan tradisi itu hanyalah terjadi hasil daripada budaya masyarakat atau turun-temurun. Sebab mana-mana pun kalau kita lihat itu adalah hasil daripada sebuah bentuk keyakinan. Keyakinan mereka tentang pentingnya harga diri, keyakinan orang tentang menjaga adat istiadat, tata tertib dan sebagainya. Itu ada sebuah bentuk kepercayaan. Apa yang saya ingin utarakan di sini adalah ketika sebuah perayaan itu dibangunkan berdasarkan tradisi ataupun kepercayaan sekalipun, adakah tradisi itu sebenarnya kita nak katakan kalau kita buat sebab kita dah Muslim tapi kita mengikuti tradisi yang bertentangan dengan Islam, itu dibenarkan? Menurut anda bagaimana? Misalnya, tradisi orang Melayu, contoh memberi pulut kuning misalnya kan, buat pulut kuning, asapkan rumah setiap Khamis malam Jumaat. Saya pernah dengar tentang tradisi seperti ini. Ada tak di kalangan sahabat di dalam ni yang tahu tentang tradisi? Yeah. Ada yang nak beri pandangan? Saya ada sedikit lah yang kalau berkaitan dengan tradisi ni, saya pernah ada juga tahu contoh-contohnya, tapi bukan perayaan lah. Saya ada dengar contoh-contoh tradisi yang diamalkan, contohnya waktu kita sambut hari kelahiran Nabi. Ada kita buat satu upacara macam tradisi marhaban. Lepas tu ada contoh tradisi lah, yang ni saya ada dengar pada seorang ustaz. Dia kata tradisi ni dah pernah lama diamalkan oleh kampung-kampung tertentu, dan tradisi ni sebenarnya tradisi yang tak bagus dan dia bercanggah lah dengan Islam. Yang mana tradisi tu dia buat upacara marhaban, selawat, baca ayat Quran dan sebagainya, dan dia letak satu kerusi. Dan kerusi tu dia menganggap roh Nabi Muhammad tu akan turun dan duduk dekat situ. Yang ni ada salah satu tradisi lah yang diamalkan oleh sebahagian orang Melayu zaman dulu. Itulah sikit saya tahu. Okey, menarik apa yang Aiman kongsikan kepada kita, bahawa tradisi ini adalah tradisi yang dinisbatkan kepada tradisi Islam. Tapi dia ada satu masalah lain. Dalam upacara melaksanakan tradisi tersebut adanya benda-benda seperti tadilah, dan mempercayai adanya roh Nabi Muhammad akan turun membersamai. Yang ini adakah tradisi yang datang daripada budaya atau datang daripada kepercayaan? Inilah yang bro cuba membincangkan dengan sahabat-sahabat semua. Walaupun itu dari Islam, tradisi yang menggambarkan marhaban misalnya, mencerita marhaban tu biasanya orang panggil berzanji lah. Antara salah satu kitab yang dipakai adalah kitab Barzanji daripada ulama' berzanji itu sendiri.
Dan kisah dalam tu adalah kisah tentang penceritaan kelahiran Nabi, sifat-sifat Nabi dan seterusnya. Kemuliaan-kemuliaan ke atas Nabi. Yang problemnya di mana dalam tradisi marhaban yang Aiman kongsikan tadi? Cuba, siapa nak bagi pandangan? Apa yang masalah dekat situ? Siapa nak berkongsi dengan kita semua? Apa masalah dengan program berjanji atau marhaban yang disampaikan Aiman? Ilham maybe? Ada pandangan Ilham tentang upacara tadi tu? Masalah dia yang pandang fahaman mereka yang meletakkan kerusi untuk roh Nabi Muhammad turun dan duduk dekat situ, yang tu yang mungkin bercanggah lah dengan Islam. Jadi dengan kata lain, setuju tak bahawa sekalipun itu perayaan untuk memuliakan Nabi, tetapi seandainya ada perkara yang bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan prinsip Islam, maka perkara itu ditolak dan boleh menjatuhkan kita dalam lembah dosa. Betul? Setuju tak? Betul, setuju. Okey, baik. Sekarang kita masuk kepada perayaan bukan Islam. Baru-baru ni kita disiarkan di dalam media sosial kan, perkongsian-perkongsian di media sosial yang menunjukkan, yang menggambarkan adanya selebriti maupun pemain bola terkenal atau sebenarnya kadang-kadang pekerja-pekerja staf di pasaraya yang terpaksa, yang kalau pekerja ni kes terpaksa lah, kalau yang artis dan selebriti tadi dengan sukarela. Baik terpaksa maupun sukarela menggunakan atribut-atribut untuk menggambarkan hari perayaan agama selain Islam. Apakah pandangan yang Aiman nak kongsi tentang situasi ini? Setuju atau tidak setuju atau bagaimana? Terbuka, silakan Aiman. Saya ada juga dengar apa yang Mufti Wilayah Persekutuan cakap yang sebelum ni lah, lama dah sebenarnya, tentang ucapan lah, nak ucap kepada yang bukan Islam, bukan Muslim. Untuk dari segi ucapan, saya terbuka nak nak ucap pun boleh, tak nak ucap pun tak boleh, tapi saya lebih cenderung kepada kalau tak ada keperluan saya takkan buat lah. Jadi dari segi selebriti-selebriti yang menyambut ni, saya sebenarnya tak setuju. Sebabnya kita meraihkan perayaan yang bukan asal daripada agama kita. Dan kita lebih ke arah ikut trend dan sebagainya. Jadi saya rasa benda ni tak patutlah. Sebabnya kalau ikut asal kita faham apa tu perayaan Christmas ni, sebenarnya kita akidah kita boleh tergelincir lah. Jadi saya rasa memang saya tak setujulah dengan pemakaian seperti Santa Claus lah apalah kan. Jadi saya tak setujulah. Okey, baik. Terima kasih Aiman. Menurut Ilham, kenapa situasi ini semakin lama jadi trend? Apa yang menurut Ilham yang mendorong kepada kebiasaan masyarakat Muslim untuk menyambut atau tidak rasa bersalah dalam hal sedemikian? Ilham rasa macam mana? Saya rasa mungkin mereka beranggapan kita duduk di negara Malaysia yang mana
berbilang bangsa dan berbilang agama. So kita kena open. So setiap kali perayaan siapa-siapa, kita perlu meraihkan supaya kita tunjuk cara kita menghargai mereka sebagai sama-sama rakyat di negara ni. Mungkin mereka beranggapan yang macam tu lah. Sebab tu mereka tak rasa bersalah bila cakap Merry Christmas ke Santa Claus ke apa. Itulah yang Baik, okey. Kalau begitu, kalau daripada gambaran yang dah dikongsikan tadi, apa yang saya boleh tarik kesimpulan adalah, pertama memang Aiman kata tadi perkara ni tak betul lah. Secara umumnya memakai atribut menzahirkan bahawa atau meraihkan bersama-sama dengan orang yang berakidah bertentangan dengan Islam ataupun tidak selari dengan Islam, itu adalah perbuatan yang salah, kerana dia telah membenarkan, mahu tidak mahu telah memberi pengiktirafan dengan dia sendiri memakai, menyambut maupun mengucapkan perayaan tersebut sebagai perayaan yang harus diraihkan. Ini betul-betul menguji keimanan kita untuk meletakkan apakah situasi yang sepatutnya kita pegang untuk berhadapan dengan keadaan sedemikian. Sebab kalau macam Ilham kata, kerana untuk menampakkan rakyat Malaysia ni dalam keadaan yang muhibah kan, dalam keadaan yang bersatu, tidak mengira bangsa dan agama, menjadikan semua agama itu sama, pentingnya untuk setiap kaum. Arti kata lain, sebenarnya ada kecenderungan untuk meletakkan pluralisme dalam kehidupan. Pluralisme arti kata lain menyamakan agama Islam dengan agama lain tu sama je tinggi dan rendahnya. Maksudnya Islam tidak ada yang istimewa dibanding agama yang lain. Itu setuju tak Aiman nak menggambarkan situasi untuk menjaga muhibah, maka kita kena letakkan semua agama itu sama, maka kita boleh untuk sambut agama selain agama yang selain Islam, kita boleh je nak raihkan dalam konsep untuk menzahirkan semangat muhibah. Menurut Aiman macam mana kalau perkara ini? Bagi saya kalau nak memupuk semangat perpaduan tu tak perlu pun untuk kita raihkan bersama. Bagi saya cukup untuk kita menghormati dia, meraihkan perayaan mereka tu dah cukup. Sebabnya kita ada pendirian agama kita sendiri, jadi kita tak boleh nak atas dasar semangat perpaduan kita sanggup gadaikan agama dengan mengamalkan perayaan yang bukan perayaan daripada asalnya agama kita. Jadi saya tak setuju. Baik, jadi dengan kata lain, apapun alasan untuk bersifat muhibah, penyatuan dan perpaduan, itu tidak boleh kita korbankan prinsip yang telah Allah dan Rasulnya tegaskan. Man tashabbu, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka adalah sebahagian daripada mereka itulah, ataupun orang-orang yang menyerupai kaum tertentu atau perayaan agama tertentu, maka automatically dia telah bersama dengan agama tersebut. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah daripada kalangan mereka. Jadi ini menunjukkan bahawa larangan Rasulullah SAW dan penegasan kepada kita semua daripada Rasulullah untuk meletakkan
adanya sempadan, adanya perbezaan di antara kita merayakan perayaan kita dan mereka merayakan perayaan mereka. Sekalipun saya ingin bertanya juga kepada Aiman. Aiman merasakan kenapa sebenarnya perkara ini menjadi semakin lama semakin dijadikan norma baru, norma biasa untuk merayakan agama selain Islam. Adakah disandarkan ataupun kerana faktor media yang suka untuk mengangkat perkara ini, atau kerana umat Islam ni rasakan perayaan agama lain tu lebih seronok untuk dikenakan, atau macam mana? Mungkin untuk tambah followers, tunjuk di IG kan, jadikan koleksi koleksi gambar peribadi, atau macam mana Aiman rasa? Kenapa ramai sangat orang nak sambut agama selain Islam? Ada apa faktor yang buatkan mereka tak kisah pun walaupun menyerupai agama lain? Bagi saya, salah satu faktor dia boleh jadi selebriti-selebriti ni nakkan perhatian umum. Tu mungkin satu. Tapi saya lebih ke arah kenapa selebriti-selebriti ataupun orang ramai ni dia menyambut perayaan yang bukan daripada agama Islam. Bagi saya faktornya sebab orang Islam ni dia tak macam mana orang Islam ni dia tak faham apa itu Islam dan macam mana kita nak amalkan agama. Bagi saya macam itulah. Sebabnya kalaulah kita ni Islam, kita kena tahu apa hak kita, apa batasan kita. Jadi saya rasa kurang ilmu, mungkin nakkan perhatian dan mungkin mengikut trend-trend lah. Tapi pada asasnya saya rasa kurang pengetahuan agama dan mungkin pemikiran yang saya rasa terlalu bebas. Ya, baik. Okey, satu jawapan yang memuaskan, iaitu menggambarkan bahawa mungkin juga dikarenakan faktor umat Islam itu sendiri tak mengamalkan agama dia kan. Tak mengamalkan perintah agama, perintah keimanan yang dipegang, maka dia akan rasa kosong. Dia akan rasa macam, aku semayang pun kurang kan. Ataupun dengan kata lain, dia tak rasalah tu bermasalah. Dia tak solat tu bagi dia mungkin itu it's not a big deal. Tapi yang mereka lebih utamakan adalah macam mana untuk dia berada di tengah-tengah masyarakat ataupun mereka tu nampak di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya dengan meraihkan apa yang sedang diraihkan oleh masyarakat umum ataupun festival-festival umum. Apa yang bro nak angkat juga adalah festival ini membuatkan orang-orang yang jiwanya kosong tu terisi. Orang yang hatinya bosan kan, tak tahu nak buat apa, maka mereka boleh buat sesuatu dengan adanya festival. Dan festival semakin hari kalau kita perasan, semakin banyak festival baru yang lahir dengan nama baru, dengan perayaan baru. Kenapa benda ni berlaku? Boleh jadi kerana faktor di mana manusia sudah kosong dalam kehidupan, sudah tidak tahu arah untuk habiskan hayat itu untuk perkara-perkara yang dengan kata lain, kalau mereka bukan untuk agama, maka untuk apa lagi hidup ni? Kecuali dengan mencari keseronokan ataupun kalau bahasa ideologi tu dipanggil hedonisme, iaitu mencari keseronokan. Salah satunya mencari keseronokan adalah dengan merayakan apa yang sedang dirayakan. Tak kisahlah itu selari dengan agama ke, tak selari dengan agama ke, itu bukan masalah. Yang penting kita have fun. Memang betul kita tak dapat nafikan bahawa adanya possibility atau kemungkinan yang mereka tu merayakan bukan kerana mereka yakin agama tu kan, tapi mereka merayakan kerana mereka
ingin berseronok dengan sebuah festival. Maka kebetulan festival itu adalah berkaitan perayaan misalnya Christmas, misalnya Tahun Baru Cina dan sebagainya, Deepavali mungkin, atau agama lain sekalipun gawai ke, maka mereka sambut saja dalam bentuk untuk mengisi kekosongan dalam hidup. Itu pandangan Bro lah. Apa menurut Ilham dengan apa yang Bro sampaikan tadi? Ilham? Ilham ada? Setujulah dengan hello. Hello? Okey. Okey Ilham. Tadi agak macam gangguan dia punya. Dengar. Okey. Okey, sekarang. Okey. Saya setuju dengan apa yang Bro Azli cakap tadi tu. Berkenaan dengan faktor kenapa orang merayakan perayaan orang agama lain. Baik. Apa dia? Hello? Hello? Ilham tak dengar tadi. Apa Ilham cakap tadi? Apa ni? Saya kata saya setuju dengan pandangan Bro Azli berkenaan dengan faktor kenapa orang bukan Islam, orang Islam sanggup merayakan perayaan agama lain. Mungkin sebab ikut trend, lepas tu tak faham agama, kurang ilmu agama, lepas tu nak mencari perhatian dengan mengisikan kekosongan tu dengan merayakan apa yang sedang dirayakan dan untuk mencari keseronokan. Macam tu lah. Baik, okey. Terima kasih Ilham. Mungkin yang terakhir daripada pandangan Aiman. Melihat dalam situasi ini Aiman, mungkin Aiman juga ada pandangan dengan kawan-kawan. Menurut Aiman di kalangan rakan sebaya Aiman lah, kawan satu batch dulu, macam mana mereka melihat atau mereka juga terlibat lah dalam menyambut perayaan sedemikian? Kalau dalam kalangan kawan-kawan saya ni, saya rasa Alhamdulillah setakat yang saya tahu tak adalah yang menyambut. Cumanya mungkin ada sebahagian-sebahagian tu yang bebas sedikit, tapi dalam pengetahuan saya dia tak ada sampai meraihkan lah, sampai pakai kostum ke ataupun buat perayaan hari istimewa untuk menyambut. Tak ada lagi lah daripada pengetahuan saya. Satu lagi Aiman, mungkin juga nak minta pandangan Aiman. Melihat daripada situasi ni kan Aiman, adakah memang macam kadang-kadang kita tengok kan banyak YouTuber, Insta famous ke share tentang hukum menyambut kan, hukum memakai, hukum mengucapkan selamat kepada perayaan orang lain. Aiman rasa sebenarnya orang-orang muda ni atau belia, anak muda ni dia perlukan tahu tentang hukum atau dia perlu tahu apa sebenarnya? Dia perlu tahu tentang hukum halal haram terus ke atau mereka perlu memahami dulu agama yang mereka ada? Apa yang sebelum mereka tahu tentang hukum detail seperti macam maafkan saya. Maksudnya misalnya setiap tahun isu ni akan sentiasa ada orang yang akan bicarakan. So Aiman rasa dengan cerita tentang hukum memadai tak untuk menghalang generasi-generasi Muslim ni daripada melakukan perkara-perkara yang kita bincangkan tadi, atau perlu ada satu usaha selain menceritakan tentang hukum? Mungkin Aiman ada pandangan.
Bagi saya, kalau pandangan saya bersetuju dengan jawapan dalam pertanyaan Bro Azli yang kedua tu. Maksudnya bukanlah kita memang perlu tahu hukum halal dan haram, tapi saya bukan tu bukan main point dia untuk kita pastikan benda sama ni dia takkan berulang, dan berulang tu makin meningkat orang yang tak faham. Jadi saya rasa benda yang paling penting untuk yang orang Islam ni kena tahu tentang asas Islam tu macam mana. Jadi kalau asas pun tak tahu, jadi apatah lagi dengan setakat kita bagi tahu hukum, dia nak beramal dengan hukuman tu, hukum yang wilayah mufti cakap ke apa ke, kalau tak ada kesedaran macam mana kita nak beragama. Jadi saya rasa benda tu paling penting lah. Setakat kita tahu hukum, tak memastikan kita ni boleh menghayati dan melaksanakan. Jadi tu pandangan saya. Baik. So Aiman ingin bagi tahu kita semua bahawa bagi tahu hukum belum tentu selesaikan masalah ni. Tapi mereka perlu tahu sejarah, kena tahu asas agama yang mereka pegang sekarang. Agama yang ada pada diri mereka ni, kenapa mereka jadi Muslim? Mungkin itu sebenarnya pertanyaan yang mereka patut jawab dulu sebelum kita memberitahu tentang hukum. Oleh sebab itu memang video ni insyaAllah akan kita masukkan ke dalam YouTube. Mana yang kawan-kawan nak share pada kawan-kawan perkara-perkara yang baik dalam ni, mungkin bolehlah share nanti, insyaAllah Bro akan upload ke YouTube untuk kita semua dapat manfaat lah. Mudah-mudahan ada kebaikan. Alhamdulillah, hari ni kita bukan nak cerita tentang hukum menyambut, tetapi kita nak tengok apa punca. Dan Alhamdulillah setakat ini kita lihat memang punca tu adalah kerana umat Islam tu hilang jati diri sebagai seorang Muslim kerana mereka sendiri tak tahu akar atau sebab kenapa mereka jadi seorang Muslim. Mungkin perbincangan ini yang harus diperbanyakkan. Kenapa jadi seorang Muslim? Dari mana sebenarnya kebenaran Islam? Kenapa Islam membezakan dengan agama yang lain? Dan seterusnya. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua dan menjadikan kita sebahagian daripada orang-orang yang mencintai agama ini kerana kita benar-benar memahami tunjang agama ini ada dalam diri kita. Dan kita tutup dengan tasbih, kafarah dan surah As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal ladzina amanu bis-salihati wa tawassaw bis-sabr. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Azli. Terima kasih Bro Azli. Terima kasih Bro Azli. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih. Sama.